Balik kepada Dr. Zakaria tadi, silakan, Dok. Terima kasih Datuk. Ya, saya sangat beruntung berada dalam mesyuarat atas talian pada pagi ini. Saya lihat ini satu potensi kita buat webinar ke forum kan Datuk, melibatkan entiti-entiti yang sangat yang beradik-beradik lah, saya panggil adik-beradik. Ada kalanya si adik lebih baik pandangannya, ada kalanya abang lebih mulia pendapatnya. Jadi saya tengok berdasarkan penjelasan perkongsian sahabat saya Dr. Sun, Dr. Salma, Dr. Azali tadi, dan juga pengerusi ini untuk menyatukan kekuatan, mengurangkan pembaziran, macam enam tajuk forum. Jadi saya lihat, cuma saya nak berkongsi sedikit lah, fokus keempat Kementerian Pengajian Tinggi dalam amanat yang berhormat Menteri baru-baru ini, iaitu memacu kesejahteraan komuniti. Sebenarnya kalau kita lihat kepada konteks asas memacu kesejahteraan komuniti itu, dia lebih merujuk kepada kehidupan masyarakat yang ekonominya stabil dan hidup dalam keadaan yang sangat harmoni. Ekonomi yang stabil, kehidupan yang harmoni, kuncinya ialah keusahawanan. Jadi betul lah kata Dr. Sun tadi bahawa yang penting sekarang ni ialah kita collaborate lebih secara bagaimana kita collaborate supaya semua kita punya KPI ini tercapai. Sebagai contoh, saya melihat satu opportunity. Contoh, kami ada projek, kami itu UMS lah, bukannya PKLM ya. Kita ada projek di Kampung Merakau, Bengkel Parang. Dalam projek tersebut, yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat itu ialah bagaimana menjadikan parang itu berkualiti. Kalau sebelum ini tanpa bantuan daripada UMS, mereka dapat menghasilkan 30 bilah parang. Dan 30 bilah parang ini tanpa ukiran tradisi, tanpa konsep pemasaran yang terkini, mereka cuma mampu menghasilkan 30 bilah parang. Tapi apabila UMS masuk, kita bagi sejumlah dana menerusi ketua projek, mereka dapat menghasilkan 60 bilah parang. Iaitu di mana cara keusahawanan itu diterjemahkan, dipindahkan terus kepada masyarakat. Di situ saya melihat peranan RDEC. Bagaimana RDEC boleh, saya quote sikit, tumpang mencapai KPI-nya ialah dengan contoh dia boleh identifikan pensyarah yang relevan. Begitu. Jadi kita boleh connecting each other tau. Kita saling membantu mencapai KPI kita secara individual. Itu yang saya nampak potensi dia. Tadi Dr. Salma ada berkongsi, dulu pendapat pengurusan itu ialah begitu. Sekarang pendapat pengurusan itu ialah begini. So, inilah yang dikatakan facts and opinion. Fact and opinion pada masa dahulu dibuat oleh sekumpulan individu dalam organisasi berdasarkan relevannya masa itu. Jadi bila berlaku sekarang ini masa suasana pandemik COVID, jadi dia relevannya begini. Jadi saya lihat lebih kepada kita melihat sesuatu kemudian itu dalam konteks current trendnya. PKLM ni kami in charge U4S, zon Borneo. Untuk makluman di Malaysia ni kita ada 6 zon U4S ya, yang dikategorikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Zon Borneo itu ialah Sabah dan Sarawak, UMS ialah ketua dan pengarah PKLM sebagai ketua zon. Di mana saya juga bekerjasama dengan UNIMAS untuk membangunkan komuniti di Sarawak. Itu perkongsian saya buat masa itu. Terima kasih Dr. Zakaria. Itulah apa yang saya nampak, apa yang dia sampaikan oleh Dr. Zakaria daripada awal tadi. Ibarat Dr. Zakaria ni dia menanam benih. Benih itu dia akan subur, tumbuh. Lepas tu RDEC pula, RDEC memberi peranan akan menuai benih tadi, dia akan menjadi menggunakan tuaian itu, hasil itu untuk menjana pendapatan dan sebagainya. Jadi PKA pula Dr. Sun ini orang yang melahirkan ramai graduan nanti, graduan kita yang memberi nilai tambah kepada hasil tuaian tersebut. Jadi ini merupakan satu rangkaian yang very holistik dia punya sifat.